Assalamualaikum adik-adik. Mari bersama Kak Zira dalam rancangan Lestari Jawi. Dalam rancangan ini, kita akan belajar tentang penggunaan Jawi yang betul berdasarkan buku pedoman umum ejaan Jawi. Yang pastinya Kak Zira tidak berseorangan pada hari ini. Kita ada tetamu istimewa yang akan belajar bersama-sama dengan kita, iaitu Rara. Assalamualaikum Rara, apa khabar? Dah bersedia untuk belajar Jawi bersama Kak Zira dan adik-adik di rumah? Waalaikumsalam. Khabar baik Kak Zira? Ya, saya sudah bersedia. Di akhir rancangan nanti, Rara akan membacakan sebuah buku cerita Jawi untuk kita semua. Baiklah Rara, pada episod kali ini, kita akan belajar tentang abjad Jawi. Rara tahu tak berapakah jumlah keseluruhan abjad Jawi? Kalau tak salah Rara, ada 37 huruf bentuk tunggal. Pandainya Rara. Betul. Abjad Jawi bahasa Melayu mengandungi 37 huruf berbentuk tunggal. Kak Zira, Rara keliru tentang pembacaan tulisan Jawi. Boleh Kak Zira terangkan? Boleh Rara. Adik-adik di rumah pun sekiranya kurang pasti tentang penggunaan atau pembacaan tulisan Jawi, jangan risau, Kak Zira akan terangkan. Baiklah, tulisan Jawi ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri. Sistem tulisan ini tidak mempunyai huruf besar atau huruf kecil seperti tulisan Rumi. Tetapi, perubahan bentuk huruf akan berlaku bagi beberapa huruf tertentu apabila dirangkaikan dengan huruf lain dalam penulisan sesuatu perkataan. Oh, begitu rupa-rupanya. Baiklah, susunan bentuk tunggal untuk abjad Jawi adalah seperti yang berikut. Jadi, setiap huruf O itu sebutannya haruslah secara meluas seperti contoh huruf sebutannya Kha. Huruf di dalam tanda kurung ialah padanan untuk transliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi
dan padanan untuk mengejek istilah khusus daripada bahasa Arab. Oh, begitu. Rara nak tanya, bagaimana pula sekiranya huruf Rumi mempunyai lebih daripada satu padanan? Soalan yang bagus, Rara. Baiklah, sekiranya terdapat beberapa huruf Rumi yang mempunyai lebih daripada satu padanan dalam huruf Jawi, seperti contoh ini. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Rara mengantuk ke tu? Mana ada. Rara tidak sabar hendak belajar membaca Jawi pula ni. Ya betul. Kita akan belajar membaca Jawi bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Tadi kita sudah belajar tentang bentuk tunggal dan padanan huruf Jawi. Sekarang, Rara akan membaca buku tulisan Jawi. Wah, menariknya! Okey adik-adik, Rara akan membacakan sebuah buku cerita berjudul Abu Nawas Mengangkat Masjid. Pada suatu hari, Sultan Harun Rashid bersemayam di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri, hulu balang, orang besar-besar dan rakyat sekaliannya. Maka baginda pun bertitah, "Hai tuan-tuan sekalian, adapun esok hari ialah hari Jumaat, bahawa janganlah tuan-tuan sekalian kembali ke rumah masing-masing dari masjid kelak sebelum mendengar titah perintah beta. Hubaya-hubaya, janganlah dilalui titah beta ini." Setelah tiba keesokan harinya, tatkala gelincir matahari, dua tapak bayang-bayang baginda pun berangkat ke masjid dan sekalian orang di dalam negeri itu pun berhimpunlah sembahyang Jumaat di masjid itu. Setelah sempurna sembahyang, maka datanglah sekalian mereka itu menghadap Sultan Harun al-Rashid. Maka titah baginda, "Hai tuan-tuan sekalian, barang siapa dapat mengangkat masjid ini, beta anugerahi sebuah negeri akan jadi sebagai hadiah kerana kekuatannya itu, serta beta jadikan dia raja muda." Maka daripada orang ramai itu,
tidak seorang pun berani berdatang sembah. Baginda mengulang titahnya itu hingga 3 kali, tetapi tiada sesiapa pun yang berani berdatang sembah menyanggupi titah baginda itu. Dengan hal yang demikian, maka tampillah Abu Nawas lalu menyembah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Dengan berkat tinggi daulat tuanku, patik jua yang sanggup mengalih masjid ini ke mana sahaja tempat yang tuanku mahu pindahkannya. Patik berjanji bahawasanya sangguplah patik memikul beban yang maha berat ini, akan tetapi patik memohon tangguh 7 hari supaya dapat patik amalkan isim yang telah diajarkan oleh orang tua patik dahulu. Maka pada hari Jumaat yang akan datang, silalah Duli Shah Alam titahkan orang menyembelih kerbau, lembu, kambing, biri-biri dan ayam itik. Duli Shah Alam kurniai jamuan kepada orang banyak itu sekaliannya. Setelah selesai mereka itu makan minum, barulah patik mengerjakan titah Shah Alam itu. Maka titah Sultan Harun Al-Rashid, baiklah ya Abu Nawas. Untuk cerita seterusnya, adik-adik boleh belajar membaca Jawi bersama keluarga di rumah. Jangan lupa untuk dapatkan buku cerita ini di dbpniaga.com atau di jendeladbp.my. Baiklah adik-adik, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang suka, kongsi dan langgan video kami. Terima kasih. Semoga bertemu lagi.